Baik, Nolila, terima kasih. Salam hormat dan salam sejahtera. Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sarawak diminta untuk menyenaraikan projek-projek yang ditangguh atau dibatalkan di sekitar bahagian Kapit semasa pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan PH. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Simon Masin berkata pihaknya mendapati banyak projek di bahagian itu dibatalkan walaupun telah diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional terdahulu termasuk projek pembinaan jalan raya penghubung ke kawasan pedalaman Kapit. Antara projek yang ditangguhkan itu ialah jalan penghubung ke kawasan Tunu yang menelan kos RM690 juta dan jalan Ulu Sungai Sud ke jalan utama di Ulu Sungai Baleh yang menelan kos RM67 juta. Kedua projek tersebut sudah dilulus dan hanya menunggu masa untuk dilaksanakan sebelum dananya ditarik balik. Selain dua projek itu, banyak lagi projek infrastruktur lain untuk ditangguhkan pelaksanaannya oleh Kerajaan PH yang dianggarkan bernilai lebih RM1 bilion. Therefore, they should not use politics to involve with development in state. But nevertheless, we will find out where are the cancelled project. Kalau dapat, GPS government will replace it and get the necessary money for that to go ahead. Beliau ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa pembangunan yang diadakan di Kompleks Kerajaan Negeri Kapit. Tan Sri Dr. James yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata projek-projek tersebut dicadang dan diluluskan dahulu kerana pemimpin di Kapit tahu keperluan dan kepentingan sesebuah projek itu untuk rakyat di Kapit. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB telah menambah peruntukan sebanyak RM70 juta bagi melaksanakan beberapa program strategik yang akan memberi manfaat kepada 30,000 penggiat industri di seluruh negara. Pengerusinya Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, inisiatif yang mampu diperkenalkan itu mampu meningkatkan keupayaan, kapasiti dan kemampuan penggiat industri pembinaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Peruntukan tambahan itu dapat digunakan bagi menyokong dasar semasa negara bagi meningkatkan penggunaan teknologi, latihan kemahiran, menambah pengetahuan, penyeliaan dan pengurusan projek. Pada masa sama dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing di samping menyediakan peluang pekerjaan kepada tenaga buruh tempatan. 70 juta mensasarkan kepada 30,000 penggiat industri pembinaan di seluruh negara dan juga kepada mungkin lepasan sekolah dan belia kita juga melibatkan hampir 18,000 kepada belia-belia lepasan sekolah yang ingin berkecimpung dalam bidang pembinaan sebab kita nak menggalakkan kembali industri pembinaan. Beliau ditemui media selepas merasmikan program keusahawanan Ceramah Skim Kredit Mikro Sarawak SKMS, kemudahan pembiayaan dan geran perniagaan, kursus pembangunan kontraktor binaan bahagian Sarike di Sarike. Insinyur Yusof yang juga ahli Parlimen Tanjung Manis berkata, dalam aspek latihan dan kemahiran, CIDB menyambut baik inisiatif tersebut. Ini kerana ia dapat memberi manfaat kepada kira-kira 18,000 personel binaan tempatan bagi memberi peluang kepada mereka melibatkan diri dalam pengisian semula dan akreditasi kemahiran. Gunakan teknologi komunikasi bagi berhubung dengan ahli keluarga dan sahabat handai dalam sambutan Natal Jumaat ini. Pengerusi gereja-gereja di Sarawak, Uskup Agung Simon Poh berkata, dengan kaedah demikian, ia mampu mengurangkan risiko penularan virus COVID-19 yang masih mencengkam dunia pada ketika ini. Jelasnya, setiap perayaan pada tahun ini terkesan dan tidak terkecuali juga sambutan Christmas di Sarawak. If you can't come back, then we use Zoom, WhatsApp chat, whatever it is to communicate. So we've asked them that they do that rather than take just to fly in for 2 or 3 days and then go back, which is also adding on points of contact for potential infection. Ditemui RTM selepas menyampaikan perutusan sempena sambutan Christmas di Gereja St. Joseph Kuching, beliau turut meminta orang ramai untuk patuh prosedur operasi standard SOP dalam berkunjung. Meskipun kerajaan membenarkan 20 pengunjung berkumpul bagi satu masa pada hari pertama sambutan 25 Disember ini, namun SOP harus dititik beratkan. Tinggal 2 hari lagi perayaan Christmas akan disambut masyarakat Kristian termasuk di Sarawak dalam suasana norma baharu. Tinjauan kru RTM di beberapa pasaraya di Kuching mendapati pembelian barangan keperluan tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya.
Ini berikutan perayaan tahun ini disambut secara sederhana atau bersama keluarga terdekat sahaja disebabkan pandemik COVID-19. Sebenarnya tidak merayakan Christmas dengan secara besar-besaran lah. Sebenarnya anda beli bekalan untuk pergi berkelah ke rumah panjang selepas Christmas. Selepas Christmas, Uncle pulang Christmas ini kan? Christmas berada di Kuching, tapi selepas Christmas membawa kanak-kanak dan cucu-cucu pergi ke rumah panjang lah. Kita beli barang kira si berapa gila ya lah, berapa banyak gila lah. Nah, macam kita beli sikit-sikit lah, macam tahun dulu ada banyak sikit. Sementara itu, bagi pengusaha pasaraya keselamatan pelanggan jadi keutamaan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketika mereka membeli barangan keperluan. The mood here is somewhat better than when you compare to, let's say, a few months ago during Gawai. So it's quite well, but obviously we still have to maintain the SOPs as set by the KKM and the SDMC lah. Tahun tu nak macam tu tak kurang sikit lah kan corona apa semua nak berbeza dengan tahun lepas lah. Tahun lepas sentiasa happy lah dengan pembeli. Selamat menyambut hari Christmas. Merry Christmas, stay safe, stay healthy, kita jaga kita. Merry Christmas pada semua lah. Peniaga di negeri ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi peraturan skim harga maksimum musim perayaan seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna KPDN AJP setiap kali menjelang musim perayaan. Ketua Cawangan KPDN HGP Miri, Jo Azmi berkata para peniaga perlu menjual barangan terkawal tidak melebihi harga maksimum yang ditentukan oleh kerajaan. Mereka juga perlu meletakkan tanda harga merah jambu pada setiap barangan terkawal dan menggunakan alat timbang dan sukat yang telah ditentusahkan. Beliau ditemui media selepas pemantauan skim harga maksimum musim perayaan Christmas 2020 di beberapa pasaraya di Miri. Jelasnya hasil pemeriksaan kesemua barangan yang dijual menepati harga